Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saudara-saudara. Sebab itulah saudara-saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan perkataan subhana. Subhana, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ini adalah ayat dalam bentuk kalimah tauhid. Ayat ini adalah ayat akidah kepada kita. Sebab nak meletakkan keyakinan kepada manusia, hatta kepada orang beriman sekalipun, bukanlah satu benda mudah. Subhana, maha suci Tuhan. Di kalangan ulama-ulama tauhid menamakan kalimah al-istiqna, maha suci ataupun maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu seumpama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat bersalahan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermulanya Allah Subhanahu wa taala itu dia amat berkuasa di atas sesuatu, saudara-saudara sekalian. Bila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, dia berkehendak, sebab dia memilih Rasulullah SAW untuk menjadi tetamu kepada dia. Kaya Allah Subhanahu wa taala, maha kaya Allah Subhanahu wa taala, sifat maha ini ialah maha sempurna. Berbeza dengan kekayaan yang ada kepada manusia. Kaya yang ada kepada manusia ialah kaya bersebab. Kerana dia menega, kerana ayah dia tinggal harta banyak kepada dia. Tetapi bila ekonomi bermasalah, bila dia tidak ada lagi projek, akhirnya dia akan susah. Tetapi kaya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya dengan makhluk, hatta dengan manusia ini, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah saudara-saudara sekalian, kemudian subhanallazi asra. Lepas subhana, Allah taala meletakkan perkataan asra, dia memperjalankan. Makna kata Nabi kita ini dikenaki, bukan dia sengaja nak pergi, tetapi dia menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dia dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemudian kita lihat lagi perkataan bi'abdi. Bi'abdi inilah dia memperlihatkan, dia memperjalankan hamba-Nya. Inilah yang mendatangkan di kalangan ulama-ulama yang menggambarkan bahawa batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'abdi ini ialah hamba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi kita sebagai seorang hamba-Nya? Mungkin pandangan kita pandangan manusia, kita ingat bahawa hamba ni kan, hamba. Tetapi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ghazali sebut, dia memperjelaskan tentang manusia itu. Kita manusia ini bermula dengan huruf mim ataupun m. Kalau rominya manusia, kan? Muslim. Ini yang pertama. Wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ataupun mukmin yang keduanya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ini yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin. Muttaqin sudah tentulah satu tingkatan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berbeza mukmin dengan muttaqin. Kemudian muqarrabin, sudah tentulah lagi tinggi makam seseorang itu. Dan sebab itulah Allah Taala tidak menamakan bi rasulih, bi nabilih. Kenapa dia meletakkan perkataan hamba di situ? Sebab inilah pengabdian diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai makam hamba, saudara-saudara sekalian, tetapi orang awam ni kita berkendakkan ibadat kita kepada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, yang seterusnya ialah lailan. Subhanallazi asra bi'abdi lailan. Kenapa dia diperjalankan pada malam hari? Kenapa Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari? Sebab malam harilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahjud
bangunlah sebahagian daripada waktu malam untuk kita bertahajud, untuk kita mengadu, untuk kita merayu, untuk kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab siang ni ialah menjadi fitrah kepada manusia untuk mencari nafkah, untuk melakukan kerja-kerja yang lain, tetapi malam harilah saudara-saudara sekalian hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Allah Taala berkehendakkan peristiwa ini berlaku pada waktu malam, saudara-saudara sekalian. Kemudiannya daripada masjid ke masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjid asal dia daripada perkataan sajadah, sujud, makna masjid. Sebab itulah ini suatu sunatullah dan juga sunnah yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah sebelum peristiwa Isra dan peristiwa-peristiwa yang lain, Rasulullah akan memulakan dia nak berjihad, dia nak berdakwah, dia nak menziarahi. Kalau dia keluar daripada rumah dia akan ke masjid dulu, saudara-saudara sekalian. Berbeza dengan kita, daripada satu kedai kopi ke satu kedai kopi, daripada satu tempat ke satu tempat, kita tidak mulakan daripada masjid. Sebab inilah bila kita nak lebih-lebih lagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, peristiwa ini Rasulullah memulakan peristiwa ini daripada masjid, kemudian ke masjid, saudara-saudara sekalian. Maka sebab itulah saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan inilah yang digambarkan bermacam-macam peristiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan banyak peristiwa-peristiwa, sebab cerita-cerita ini bukanlah cerita-cerita Israiliyat ataupun cerita-cerita pengelupi lara, tetapi di sana terdapat nas dan juga dalil-dalil yang qat'i selain daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saudara-saudara, min ayatina, selepas barakna, di sana terdapat dalam ayat subhanallazi asra bi'abdi tadi ialah min ayatina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Nabi kita diperlihatkan di alam yang lain, alam gaib, dosa, pahala, syurga, neraka, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada umat-umat sebelum daripada itu, dan juga ianya mendatangkan dan memberi pengajaran ikhtibar kepada kita, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah kepada mereka yang tidak percaya Isra dan Mi'raj, wa'iyaz billahi min zalik, boleh menjejaskan akidah mereka, saudara-saudara sekalian. Bahkan jumhur ulama boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad, wa'iyaz billahi min zalik, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah diperlihatkan peristiwa-peristiwa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil jalan dengan burak, dengan kenderaan, di mana kenderaan ini pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sepantas, secepat kilat ataupun sepintas cahaya. Kita tengok cahaya, kalau kita mengaji sains, yang keluar daripada fajar pagi itu berapa saat cahaya matahari yang keluar sampai ke bumi. Dengan sepintas ataupun sekali mata memandang, inilah kelajuan yang kenderaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kenderaan yang membawa dia ialah Jibril alaihissalam, maka sudah tentulah saudara-saudara tidak pelik, saudara-saudara. Kalau kita lihat tetamu yang datang daripada luar negara ke negara kita, siapa yang akan jadi menteri pengirim dia? Akan dibawa ke Wisma Putra, diperlihatkan tentang projek-projek yang ada dalam negara kita, RMK ke-9 lah, Lebuh Raya lah, apa semua, agenda-agenda yang ada dalam negara kita, bila dia menjadi tetamu kepada negara, lebih lagi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saudara-saudara, bila Rasulullah SAW sampai di Masjidil Haram, sampai di Masjidil Aqsa, sesudah dia melalui jalan sampai